nampak macam sebaya dengan akak sebaya dengan dia kan? Ya, betul. Okay. So memang apa Bang baru memang 25. lepas ni saya kongsi sikit ada punya sains dia, apa kaitan dia. So dia ada kaitan dengan sains sikit. Right? So saya alhamdulillah dapat berpeluang lah untuk belajar secara personally tentang program ni, okay, dengan speaker-speaker luar negara. Dan juga kami sekarang ni sampai sekarang lah kita ada dapat coaching daripada seorang yang ada kelulusan lah, sertifikat daripada MWay untuk nak bentang tentang body key ni. Right? So mungkin sebahagian lah dalam ni yang mungkin kalau Kak Ros rasa macam complicated sikit boleh terus tanyalah. Kalau tak faham boleh cakap lah tak faham. Right? Sebab mungkin apa yang saya kongsi ni mungkin ada yang lain-lain sikit. Okay? So kalau orang tanya lah body key ni nak cerita pasal apa kan? So dia sebenarnya cerita pasal 6 benda ni je. Itu je. Maksudnya sains untuk nak hidup lebih sihat kan? Dalam pengurusan berat badan kita 6 ni je. Okay? So 3 sebab lah kenapa body key. Kenapa ada banyak pengurusan pengurusan berat badan kat luar kan? Kenapa body key? Satunya lah dia memang jamin turun berat badan dan ramai orang dah terkesan lah dengan program kita. So memang ni antaranya lah kan, antaranya. Okay, before after. Macam ni faham before after. Ni berat yang sama ni. Dia berat sama tau, tapi lain. Rupa dia, nampak tak? Okay, dulu ni sekarang lain. Okay, ini antaranya lah juga. Okay, dalam tempoh 3 bulan kan. Ni kat tahun ni kan. Kena hantar gambar ke? Kalau dia ambil gambar, ya gambar. Macam ni 3 bulan. Ini pun sama jugalah. Dia ada pernah kongsikan macam mana struggle dia lah dia dalam turun berat badan ni. Okay. Dia ni memang sangat-sangat aktif tapi tak boleh nak turun berat badan. Bila follow betul-betul cara body key ni, dalam 3 bulan dia turun 8 kg je. Kan? Tak ada puluh-puluh, ratus-ratus, tak ada pun. Tapi ketara je tu. Nampak? Complexion kulit dia pun makin cerah. Right? Ni lah. Yang kedua lah, produk-produk dia terima anugerah yang terbaik di dunia. Right? So, kalau tahu pasal apa Nutrilite ni, okay, memang Nutrilite ni the only lah global yang ada itu panggil certified organic farm. Maksudnya ada ladang-ladang dia, maksudnya produk tu dihasil daripada ladang-ladang dia sendiri, okay? Dan ladang-ladang dia penghasilan daripada cara organik, maksudnya tak gunakan pesticide dan sebagainya, okay? And the best number one in the world. Ni ada pihak ketiga, Euromonitor International, satu syarikat yang mengesahkan, okay, the best product in the world. Walaupun kita tak pernah tengok pun billboard dan sebagainya, tapi the best in the world. Jadi kita kena boleh rasa selamat sikit lah. Yang keduanya lah the first. The first macam mana? First yang ada multivitamin dengan multimineral yang dah formulate dengan plant concentrated. Ni yang baru. So yang perkataan tumbuhan. Perkataan tumbuhan ni yang ni lah. Okay, it's very good untuk antioksidan dalam badan. Okay, sesatunya yang ada plant concentrate ataupun keperkatan tumbuhan. Okay, yang keduanya adalah ni yang ladang sendiri, antara ladang kita. Okay, California ada, contoh kat Brazil 4,100 ekar, bayangkan. Okay, very big kan. So company ni. Okay, ini yang certified farm yang saya tunjuk tadi lah, sijil dia. Nak dapat sijil dia, maksudnya kita guna cara penanaman yang organik. Okay, nak mengesahkan tu negara tu, US sendiri yang mengesahkan company tu boleh dapat sijil ni. Jadi bayangkan tak ada company dekat luar sana yang dapat organic certified farm ni menghasilkan suplemen macam Nutrilite MW ni lah. Yang ketiga lah paling lengkap. So kita cover the 6 bahagian ni. Okay, kita tak cover, kita nak cuba cover semua sekali. Right? Contohnya bahagian meal tu kan. So badan kita ada macam-macam sistem dalam tu. Sistem otot kan, sistem hormon dan tulang dan sebagainya lah, saraf. Okay. So ini contohlah. Okay, setiap sel-sel ni memerlukan nutrien yang berbeza-beza. Right? So kita ada satu dalam produk kita ni kan, dia bantu untuk lengkapkan semua nutrien-nutrien yang ada tadi. Okay, itu kelebihan dia. Okay, sebab apa kita nak cover sini? Sebab kos lah untuk rawatan untuk kesihatan ni sangat-sangat tinggi. Okay? Saya antara mak saya yang antara yang orang kena kanser, okay? Kanser. So kita buat rawatan yang dekat swasta punya jadi very high lah. Okay? Bila masuk government pun still bayar bill tu sangat-sangat tinggi juga. Okay? So hopefully lah kita tak end up lah kat sini pada usia lanjut nanti. Right? So ini statistiknya kan, memang kita kena
alert daripada awal. Nampak 2:1 ratio dia. Okay. Dan Malaysia ni number 1 lah. Okay. Malaysia boleh, masih number 1 lagi. Okay. Alright. So orang Melayu 3 juta. So hopefully kalau Kak Ros berjaya, okay, dengan bantuan Atih lah. Okay. Atih jangan lepas saya. Kan, Atih kena tolong sekali. Okay. So kita boleh bantu orang lain sekali. Alright. So ni yang saya kata ni Main dia ni kan dia lalui body key tapi dia punya kulit complexion of the skin tu kan makin lama makin improve. Okay. Ni pun sama, nampak. Bila dia lalui body key ni nampak macam orang lain. Ni macam abang dia. Padahal orang yang sama. Okay, orang yang sama. Nampak macam budak-budak ni. So yang ni in term of gula kan. Okay, so nampak perubahan sangat ketara kan. Gula ni jangan lebih 8 kan. Tapi kalau dalam biasa 5, dapat dia sampai 25 maksudnya dah tahap kencing manis lah kan. Tapi boleh improve. So kita ada harapan lah. Ini program yang saya pergilah for 3 days. Kita berkampung kat sini lah. Ada speaker luar negara. Kalau perasan ni yang tadi yang saya tunjuk gambar tadi, dia pun salah seorang orang yang join juga. Okay. So the first thing first kan mindset. Okay. Cara fikir kita paling penting. Okay. Kenapa nak fit tu? Sebab program ni bukan 1 hari, okay, dia mungkin ambil masa 60 hari dan ada banyak benda lah yang kita kena persistent, kita kena sabar kan. Jadi nak tak nak lah fikiran kita tu, mindset kita tu penting. Kenapa kita nak fit? Kan? Jadi yang ni antara risiko obesity ni kan, berat badan ni, lebihan berat badan ni, risiko dia apa? Antaranya 8 ni. Okay, 88 ni datang daripada obesity. Jadi kalau antara 8 ni lah kan, diabetes, osteoarthritis dan sebagainya, Kak Ros yang paling concern yang mana satu? Penyakit yang mana satu yang paling concern sekali antara 8 ni? Tak tahu lah. Sebab sihat kan, tak tahulah. Okay. Biasanya orang concern diabetes lah. Saya ada satu kisah lah daripada seorang saya punya peserta juga. Okay. Dia punya nenek lah. Dia tok dia kena diabetes sangat sedih everyday menangis sebab sakit diabetes everyday. Bayangkan. Jadi dia tak boleh nak tidur. Setiap malam ni dia dengar suara tu. Dia sampailah. Diabetes tu sakit? Sakit. Sakit. Diabetes tu sakit bukan dia kena potong tu relax kan. Dia rasa that pain tu dalam badan dia. Okay. So sebab dan ini sesuai lah Pak. Government pun spend kan Pak 2.7 billion untuk cost diabetes saja. Dulu kita jarang nampak pasal pusat dialisis dan sebagainya, tapi sekarang nampak. Okay. Antara orang yang kena lah. Okay. So bila kita turunkan berat badan ni, okay, sebenarnya ada banyak sebenarnya problem-problem yang lain yang kita improve juga. Nampak tak? Kan migraine, depression, okay, GERD, alright, gout, nampak? Banyak perkara lah yang sebenarnya kita improve bila kita turun berat badan sini. Bukan sekadar penyakit yang kronik tadi, tapi kaitan dengan apa? Kaitan mental, migraine semua pun ada efek juga. Okay, bila kita belajar nanti kita nampak lah. Ni saya cakap lah kan, complexion kulit tu improve, right? So kita punya body key program ni, kita punya aim kita lah. Okay, kita nak reverse metabolic syndrome. Okay, maksudnya kita nak reverse kan metabolisme dalam badan kita lah kan. Ataupun proses metabolisme dalam badan kita yang buatkan badan kita tak sihat. Ni antara 5 yang kita nak cuba counter. InsyaAllah kita cuba sentuh satu-satu lagi. Okay. Ni metabolisme. Okay. Bila ada sindrom metabolik yang tidak sihat ni kan, disebabkan berat badan yang tinggi, macam-macam penyakit boleh datang. Ini macam tadi lah. Okay, bila kita improve ni, semua dah improve juga. Okay. So yang ni saya cakap dia sama. So aim kita first sekali adalah daripada fat nak jadi slim, and then hopefully boleh jadi fit lah kan. Okay. So biasanya kalau orang kata tentang berat badan ni, orang cakap BMI, betul kan? BMI. Biasa kan BMI, right? Tapi saya tunjuk orang ni. Ni siapa ni? Kak kenal tak? Kak Ros. Dwayne Johnson, betul kan? Yang pemain apa? Smackdown apa tu? WWE tu lah yang The Rock. Ali Gusti. The Rock. Kan? Lupa nama dia. Okay, tengok The Rock ni kan, dia punya BMI dia 33.7. Nampak? Kan?
So kalau kita based on this 33.7 kat mana ni? Mild obesity. Tapi The Rock ni obesity ke? Tak, betul tak? Kan? Maksudnya apa maksud ni? Maksudnya if you refer 100% on BMI, kan, dia tak akan jadi tepat. Okay? Jadi apa yang kita nak cover sebenarnya adalah, apa yang kita nak counter adalah kita nak Walaupun dia counter, punya BMI macam tu, dia fit lah. walaupun BMI macam tu tapi dia fit. Kan? The Rock ni ni ke? Tak fit ke? Tak ada lemak. Sangat-sangat fit betul. Kan? Okay? So sebenarnya yang paling utama lah yang kita nak counter. Maksudnya BMI ni as an indicator, tapi dia bukannya main indicator. Main indicator itu adalah persen lemak dalam badan. Persen apa? Lemak dalam badan. So itu yang utamalah. Okay, sebab apa? Sebab lemak, kita punya lemak dalam badan ni, dia bukan sekadar lemak yang dekat bahagian depan perut ni. Nampak tak? Kan? Dekat organ tu. Kan? Dekat dalam tu. Okay? Kalau nak nampak jantung ni macam ni. Inilah lemak yang berlaku dalam organ kita. Nampak tak? Bila lemak kita tinggi, kan? Fat percentage tinggi, organ kita tak boleh nak berfungsi dengan baik. Nampak kan? So itu aim kita. Okay, so hopefully akak dapat macam idea sikit, kan? Kenapa aku buat program ni? Okay, bukan sekadar nak nampak elok depan orang lain, kan? Okay, selain daripada itulah adalah kita nak sihat. Okay, kita nak sihat. Yang seterusnya lah stres. Okay. So stres pun penting lah, kena sentiasa dalam keadaan tenang. Okay. Okay, kalau boleh pesan siap-siaplah kat pasangan, dekat husband kakak, 2 bulan ni jangan marah-marah. Okay. Di rumah relax, tenang-tenang. Okay. Bila jumpa saya, zikir banyak-banyak. Okay. Kan? Sebab apa? Sebab bisnes ni nak lalui program ni memang penting untuk nak sentiasa tenang. Okay. Kalau Kak Ros tengok mati tu mati, kan? Mungkin Kak Ros dah boleh nampak dah. Oh, sebab apa mati berjaya, kan? Sebab apa? Sebab dia seorang yang tak stres je lah, kan? Main happy je, kan? Okay. So Kak Ros, benda tu pun penting, right? Sebab apa? Sebab nampak kan, stres tu sendiri kan boleh efek pada apa? Glucose level dan boleh buat penyakit-penyakit, kan? Okay. Antaranya sebab apa? Sebab bila kita stres, kita hasilkan ni kortisol. Okay, hormon kortisol which yang boleh jadikan insulin resistant. Lepas ni saya akan explain insulin resistant tu macam mana, kan? Dan bila insulin resistant, insulin dalam badan kita tinggi dan buatkan kita tambah berat badan. Nampak? Okey. Okey. Ini kalau tidurlah pula, tidur, kan? Jadi tidur ni, kan, kenapa pentinglah jaga untuk tidur adalah sebab apa? Sebab tidur, hormon tidur ni dia bantu untuk promote growth hormone. Okay, dan increase leptin. Okay, bila leptin ni increase, bila growth hormone, bila increase leptin, okay, bila tak cukup tidur, kan, leptin turun. Leptin ni hormon untuk buatkan, okay, kita sentiasa kenyang. Ni leptin. Okay, so nanti kita fikir, kenapa nak makan protein? So dia ada kaitan dengan hormon ni. Nampak tak? Dia ada kaitan dengan badan kita sebenarnya. Okay. So bila kita tidur, kita promote growth hormone. Kenapa growth hormone? Nanti kita akan belajar, growth hormone ni dia bantu untuk nak turunkan berat badan kita, kan? Okay. So first kali tidur. Maksudnya tidur kena jaga tidur tu, kan? Pastikan kalau boleh deep sleep. Okay, deep sleep. Okay, and then stress tadi. Okay, 2 topik ni yang paling senang lah. Stress dengan deep sleep. Okay. Kak Ros ada problem tak dengan tidur? Okey je. Lebih tidur. Okey lah. Okay. Kalau ada problem apa, bagi tahu, kan. Maksudnya susah nak tidur ke, bagi tahu dengan Matilah, kan. So nanti boleh bercarangan macam mana. Okey, letak jalan. Okay tu. Kalau letak jalan tu okey. So ni antara benda lah boleh bantu untuk stress management, kan. Antaranya exercise ke, yoga ke, music ke, okey. Memang penting benda ni. Stress tu sangat-sangat penting. Okay. So sleep tadi, sleep yang tadi lah sama, deep sleep tadi. Okay. And then seterusnya aktiviti. Saya masuk yang senang-senang dulu. Nanti baru kita masuk yang meal dengan diet tu yang suka sikit nak faham. So aktiviti adalah antara yang kita cadangkan jalan kaki. Kalau ada yang macam basikal dalam rumah tu panggil apa? Basikal dalam rumah tu? Treadmill. Treadmill, betul. Kan? Okay, boleh guna yang tu lah. Okay, treadmill. So
kalau kita cadangkan 10,000 step. Jalan ni, jalan. Bukannya berlari. Jalan. 10,000 step. Okay, kalau ada dekat kolam renang, boleh berenang lah. Sebab apa? Sebab bila kita jalan, kita akan bakar 500 kalori. Okay, nampak ni? Jalan 15 minit, macam-macam improve. Sebab apa? Sebab bila kita jalan, kita gerak lebih 300 masa dalam badan kita. Okay, just berjalan saja. Okay, so berjalan banyak 10,000 step. So boleh install lah ini apps yang boleh bantu nak kira step ni. Okay. So yang ni antara ada carangan lah. Kalau perasan Kak Ros ada dapat satu buku kecil, ada tak dapat? Ada tak gambar dia? Tu buku tu. So dalam buku tu pasal tak ada exercise guide ni. Okay. So you boleh practice lah ni, buat simple. Ni kita panggil HIIT. Okay, aktiviti dia. Alright. Okay, sebab apa? Sebab muscle ni dia bantu untuk bakar lemak lebih tinggi. Maksudnya dia membantu bakar lemak. Okay. Function sebab dia bakar 250 kalori. Okay. So kalau macam contohnya kita nak turun, contoh Kak Ros nak aim nak turun 10 kg dalam masa 3 bulan. Betul kan? Maksudnya kenapa saya masuk sini? Sekejap. Salah slide sikit. Okey. Campur aduk sikit. Ya. Dia tak kira. Okay, nanti kita balik pada sini. Okey, kita balik pada sini balik. Okey. So campur aduk sikit slide ni. Ya. Okay. Jadi kita masuk tadi boleh Okay. So itu exercise. Exercise dia bantu untuk nak bakar kalori juga. Okay. So and then next baru kita masuk dua topik yang paling penting tadi, iaitu diet dengan meal kan. First kali diet. Apa beza diet dengan meal ni? Okay, diet ni adalah sains ataupun ilmu yang berkaitan dengan perkiraan kalori lah mudahnya. Okay. So contohnya kalau kita nak turun kalori, kalau kita nak turun berat badan, okay, contoh apa? Kita nak turun 0.5 kg seminggu, kan? Kita kena kurangkan 500 kalori sehari. Nampak tak? Maksudnya kita kena turun 500 kalori sehari selama seminggu, barulah 0.5 kg turun. Nampak tak? Okay. That's why almost impossible lah kita kata nak turun 10 kg dalam masa sebulan. Okay. Dan itu satu claim yang almost pada impossible. Okay. Sebab apa? Sebab kalau 10 kg sebulan, maksudnya seminggu 2.5 kg. Maksudnya defisit 2,500 kalori. Okay. Kalau kita berjalan tadi 500 kalori kurang, kalau nak kurang 2,500 macam mana? Tak makan lah. Kan? Okay. Tak makan akan jadi apa? Jadi sakit pula. Okay. So yang ni dia punya sains senang. Kalau tambah surplus selain daripada berjalan. Macam mana? Yelah kalau macam jalan tu lah macam sikit boleh nak burn ke, nak kurangkan kan. So yang hardcore sikit, pergi jogging ke, cycling. Boleh juga. Boleh juga. Okay. Tapi nak jogging, contoh jalan tadi. Dia jalan 3 km. Okay, 10,000 step tu biasanya dalam 3 km. 3.2 km lah. Okay. Kalau jalan 3.2 km, 500 kalori. Kalau biasa berlari lah. Berlari ni biasa dalam ke 600 ke 800. Lebih sikit. Okay. Sikit je beza dia. Sikit je beza dia. Jadi kalau nak lari lebih ni maksudnya mungkin 6 kilo ke 8 kilo macam marathon lah pula. Okay. Tapi boleh lah, boleh kan. 2 kilo pun semput. Kalau basikal lagi rendah. Basikal lagi rendah. Kalau basikal 3 kilo, tak silap saya dalam 200 macam tu kalori. Okay. So mana ada main basikal 3 kilo ya? Mana ada kan. Okay. Basikal biasa 12 kilo sebenarnya. Jadi lagi tapi basikal dia punya kiraan dia rendah. Cuma nanti saya nak tekankan, okay, kiraan ni penting. Kiraan ni penting untuk kita tahu. Tapi it's not everything. Penting tapi bukan segala-galanya. Okey. Tapi yang ini penting kita tahu. Penting kita tahu. Kan? Maksudnya kalau makan kurang berapa kalori, turun banyak. Okey. So yang ni agak faham ni Boleh faham ni? Kan? Senang ni. Okay.
Maksudnya kalau kita turun defisit 1000 kalori, 1 kilo lah senang. Nampak tak? Okay, at least kita ada aim. Function dia, ilmu kalori ni, at least kita ada aim sikit. Berapa banyak yang kita boleh turun. Okay. So kalau 1500, 1.5 lah kan. Jadi kalau 1 kilo seminggu, sebulan 4 kilo lah macam tu. Kalau 1.5, 6 kilo sebulan. Okay. So kalau kita tengok kalori ni, dia ada dua benda yang kita kena tahu. First kali kita kena tahu pasal energy in and then energy out. Dua elemen ni. Okay, energy in, energy out. Right? So energy out tu adalah macam mana kita nak tahu berapa banyak energy out kita kan? First kali kita kena tahu pasal this BMR ni, BMR. Right? So kakak pernah dengar tak pasal BMR ni apa? Tak pernah dengar. Okay? Mak Tis cuba cerita sikit BMR apa? Dia tak ingat. Tak ingat saja. Okay. So BMR tu adalah basal metabolic rate. Maksudnya apa maksudnya? Kadar badan kita membakar kalori dalam keadaan kita rehat. Kadar banyak badan kita yang bakar kalori dalam keadaan kita rehat ataupun kadar tenaga yang digunakan dalam keadaan kita rehat. Jadi kalau akak tak buat apa-apa di rumah je, okay, tak ada pergi jalan apa-apa, itulah kita punya BMR. Okay, itulah kita punya BMR. Tapi ingat tadi, jadi saya share. Okay, so contohnya kita boleh kira lah. Okay, itu berapa umur, tinggi dan berat. Boleh tak kita buat akak punya? Boleh. Kita buat akak punya sekejap. Sesuai nak search di sini BMR calculator. This one. Okay. Okay, akak umur apa? 35. 35. Okay, akak punya tinggi? 156. Ya ke? Okay, berat sekarang? 87. 87. Okay. So akak punya BMR 1509 kalori. Maksudnya apa maksudnya ni? Maksudnya kalau kita makan, kalau macam Kak Ros makan, kan? Kak Ros makan every day 1500 kalori, kan? Okay? So you tak ada kenaikan berat badan langsung. Macam tu. Okay? Nampak tak? Faham tak ni? Sebab apa? Sebab semua yang kita makan tadi digunakan sebagai tenaga. Itu maksud dia. Faham? Okey. Tapi ingat tak? Mana okey lah makan banyak kalau sekarang ni. Ni 1500 kalori. Okey, tapi ingat tak ni? Ingat tak ni? Kena ingat ni juga ni. Okey, basal metabolic rate ni adalah tenaga yang kita gunakan. Okey, maksudnya organ-organ kita yang menggunakan makanan-makanan tadi as a tenaga untuk proses-proses bahagian. Okey? Ataupun ni, kalori yang digunakan untuk nak maintain badan. Tapi akak ingat tak tadi? Kan? Bila kita berat badan tinggi, kan? Lemak-lemak tadi atau visceral fat kat luar tadi dia meliputi kan kita punya organ. Kan? Bila kita meliputi apa jadi? Kita punya organ tidak boleh nak berfungsi dengan maksimum sebaiknya. Okay? So apa yang jadi adalah sebenarnya in reality lah kita guna lagi sikit tenaga tu. Maksudnya apa maksudnya? Kan BMR ni 1500 ni kan mungkin in reality yang berlaku dalam badan akak ni mungkin di 80% je. Mungkin 1200 je. Okay? Saya makan 1500 juga. Kenapa naik juga? Sebab tadi kita terlupa tentang lemak tadi dia reduce the deficiency of the organ. Nampak? Kan? So walaupun 1500 jangan makan ke 1500. Okay? Sekali kurangkan juga. Okay? So ini cara kira lah. Contohnya kalau nak target 10 kilo dalam 3 bulan maksudnya 3.3 kilo dalam masa apa? Sebulan. Macam tu cara kira. Okay, 830 kalori. Okay, jadi kita bagi solution. Macam nak kurangkan. Okay, contohnya kita makan apa? Kita makan nasi lemak. Nasi lemak, ayam goreng, telur goreng, kan, kacang sikit. Kan, berapa dah? 1500 dah. Habis dah akak punya. Akak boleh makan sekali je. Saya boleh makan banyak kali, akak sekali je boleh. Kan? Kali nasi lemak tu kena puasa sampai esok. Okay. Contohlah. Okay. So kita kena tahulah kita punya makanan tu how much kalori yang ada. Right? Contoh macam ni. Kuih nampak kan? Kuih tak nas ni. 3 je dah 219. Ada tak kita makan 3? Tak ada kan? Pagi makan, petang makan, malam makan. Okay? Ada tak kira dah banyak makan. Kari pap saja satu kari pap 130 kalori.
130 kalori satu kari pap saja. Ada tak orang makan satu kari pap? Tak ada. Okey. Ya. Okey, so kita nak balik tadi. So bila yang ni, kita balik tadi balik. Silap slide ni. Okey. So sekarang ni kita nak tally kan yang energy in dengan energy out. Alright, kita nak tally kan energy in dengan energy out. Okey. Okey. So bila kita dah tahu dah energy in tu mana datang dia, maksudnya datang daripada makanan kita yang kita makan. Energy out adalah datang daripada BMR tadi kan. Plus dengan BMR plus dengan apa? Dengan aktiviti yang kita buat. Okey. So macam mana nak kira dia? Contoh. Yang ni kita punya makan. Kita punya makan breakfast lemak 2 roti canai contoh kan, 4 kari pap. Tea break kan. Lunch makan lagi. Atau ada tea break, dinner lagi kan. Campur-campur semua 2900 kalori. Kalau kita tukar yang body key ni apa? Pagi kita makan meal replacement 2 scoop protein kan, 200 kalori. And then kalau makan tea break nak makan snack bar, boleh makan snack bar. Okay. And then tengah hari kita makan suku separuh betul. Okay. Snack bar ni malam kita ambil, maksudnya kita ambil 2 kali lah pengganti makanan. Maksudnya kita tak makan. Pagi tu kita tak makan, ganti dengan meal replacement. Malam tak makan, ganti dengan meal replacement. Apa kalori dia? 1100 kalori saja. Okay. Kalau ni yang apa yang eat to be fit lah yang kita cadangkan pada orang. Tapi saya nak tukar sikit. Lunch ni boleh makan nasi lah. Okay. Kalau tak makan nasi langsung, saya risau apa orang mari kita tak sesuai kan. Okay. So makan juga suku-suku separuh. Tapi makan nasi tak? Kadang-kadang. Kadang-kadang makan, kadang tak. Pada dalam tempoh yang 60 hari pertama tu makan tak? Masa reward day tu. Masa reward day boleh juga makan. Okay, tapi ikut ni. Kalau tak rasa boleh sesuaikan diri, lagi saya cadangkan apa yang boleh makan, apa tak boleh makan. Sekejap ni. Kan. Tadi. Sebelum ni pernah lah cuba-cuba sendiri kan. Nak kontrol. Kalau skip nasi okey. Yang skip gula tu macam menggeletar sikit lah. Menggeletar sikit. Faham. Okey. Skip nasi dia okey lah. Nasi okey. Gula menggeletar. Faham perasaan tu. Saya faham. So contoh macam nak kira kalori tadi kan. So sekarang ni contohnya tanpa akak buat aktiviti apa-apa lah kan. 1539 kalori contoh. Kita punya BMR. Okay. Jadi akak boleh kira-kira lah. Kalau contohnya akak follow this program tu kan. So kalau this program tu 914 kalori saja. So energy in kita ni jadi 914 lah. Maksudnya kita akan defisit dalam 600. Faham tak akak kira ni? Anggaran lah. Okay. Faham tak ni? Faham? Kak Ros faham tak ni? Faham? Faham. Energy out ni mana datang? BMR tadi. BMR tambah dengan BMR. aktiviti yang kita buat. Okay, energy in tadi daripada kita makan tadi. So kalau kita punya total balance ni, energy ni negatif kan? Maksudnya kalau kita boleh kurang lah setiap hari kita kurang 600 kalori gitu. Kan? Maksudnya in a week kita boleh lose apa 0.6. Faham tak ni? 0.6 macam tu. Kan? Jadi 0.6 darab dengan 4 anggaran dalam 2.4 kan? Betul. 4.4 48 kan? 24. berapa hari ya? 7 24 lah, betul lah 24. Nampak tak? 24 lah dia punya aim dia. Sebulan 4 minggu. Okey. Nampak tak Kak? Cara Kak Ros nampak cara kira tu. Punya anggaran ni macam mana? Okey. Macam mana dia punya anggaran ni? Tapi lepas ni saya share pasal meal kan. Saya share pasal meal ni. Kalau apa faham pasal meal ni, nanti akak tengok benda yang pelik sikit. Pelik sikit. Sebab saya pernah turunlah seminggu, saya turun 5 kilo. Mana Cik Rahman kata 1 kilo kena 100 pun kena 1000 kalori. Okay, sebab apa? Sebab island about meal. Okay. So macam saya cakap tadi, diet kan penting kan, but it's not everything. Yang everything ni adalah meal yang kita makan. Sekejap. Saya ingat kita meal yang kita makan. Okay, dalam bab meal ni
Okay, first kali kena ingat kan, diet dengan meal ni 80%. Maksudnya apa maksudnya kan? Kalau Mak Teh cuba, Mak Teh share kan tuan. Mak Teh masa tempoh 60 hari tu, you ada macam vigorous exercise tak? Oh, what? Maksudnya macam exercise macam senaman yang macam apa vigorous apa? Senaman yang berat tak? Ada tak buat senaman? Buat apa rasa? Mak Teh ke apa? Mak Teh. Mak Teh buat juga yang apa tu? Hit ke apa? Hello, Mak Teh ada tu? Okey. Mak Teh ada buat senaman tak? Senaman dalam tempoh 60 hari yang pertama. Yang first kali 60 hari tu. Ada buat sebab semangat membaru. Okey. Mak Teh buat senaman apa? Senaman apa yang Mak Teh buat? Mak Teh mula Mak Teh follow je dalam yang apa tu? Buku tu. Okey. Exercise guide tu sikit tapi tak larat. Okey. Lepas tu Mak Teh tengok apps apa? Body Key. Body Key punya tu. Mak Teh guna Itu pun boleh tahan. Betul. Okey. Lepas tu Mak Teh buat apa? Bila Mak Teh rasa berat tu Mak Teh buat apa? Untuk yang masa first tu kan memang ngeletar lah. Tak berapa kan? Maksudnya dia senaman ni Mak Teh buat apa? Mak Teh buat senaman apa? Tak berapa konsisten ke macam mana maksudnya? Tak konsisten sangat lah pun sebenarnya. Tak larat. Masa Hello, konsisten dengan meal tu. Nampak tak Kak Ros? Saya nak ceritanya. Maksudnya apa maksudnya? Walaupun kita tak konsisten dengan exercise pun kan, kalau kita jaga buat diet, dia akan bagi efek juga. Itu je point saya nak prove-nya kan. Okay. So jangan terlalu exercise yang kuat sangat sampai kita stres lah kan, sampai tak jaga makan. Nampak? Okay. So ni part yang paling penting ni Kak Ros. Okay. Iaitu pasal apa? Pasal meal. Ni paling penting sekali. So kalau nak faham ni senang saja nak faham. Okay. You kena faham dua hormon ni, insulin dengan growth hormone. Alright. Sebab apa? Sebab tengok, insulin ni dia akan naikkan gula dalam darah, hormon ni sebaliknya. Okay. Untuk kesihatan badan kita, cell repair dan metabolism. Nampak Okay. Dan insulin ni dia punya kesan dia ada banyak lagi. Nampak tak? Selain daripada efek gula tadi, kenaikan insulin ni boleh bawa inflamasi kan, keradangan. Naik kolesterol, blood pressure, neurotransmitter. Lepas ni saya tunjuk gambar sikit. Macam mana kaitan dia. At the same time, dia fungsi apa? Inhibit breakdown of fat. Nampak tak? Kan? Inhibit breakdown of fat. Ni sains sikit lah. Tapi bila kita faham ni, insyaAllah kita boleh nampak sikit. Oh, kenapa tak boleh ni? Kenapa boleh macam ni? Kan? Dan fungsi growth hormone pula, dia berlawanan dengan insulin tadi. Nampak? Promote glucogenesis. Kan? Turunkan gula dalam darah. Increase muscle mass, tingkatkan muscle mass kan, untuk apa? Bakar kalori tadi. So tapi dua-dua ni dia ada interaction sendiri. Okay, interaction macam mana? Kalau kita insulin kita tinggi, automatic growth hormone ni rendah. Dia punya relationship dia. Okay. Kalau mentor saya tu cakap insulin dengan growth hormone ni, insulin ni macam Mahathir. Mahathir datang semua bawa. Okay. So kalau insulin dengan growth hormone ni sama, growth hormone ni akan turun juga. Okay, growth hormone ni akan turun juga. So cara nak bagi growth hormone ni naik adalah kena turunkan insulin. Itu je cara dia. Maksudnya kita makanlah apa saja pun, yang penting turunkan insulin. So insulin naik ni kan, part weight gain, okay? Bila kita turunkan fat burning zone kan, kita punya craving pun akan turun, semua akan turun. Insulin turun weight, turun fat burning, akan buatkan fat burn kan. Kurang rasa lapar, kurang rasa craving kan, kurang rasa penat. Pelik je kita tengok, kita makan banyak tapi kita lagi penat. Pasal tak? Betul. Kita makan banyak jadi makin penat. Kita kurang makan jadi makin tenaga. Baik. Makan tu untuk tenaga kan. Sebab apa? Sebab ada sains dia. Salah satunya adalah insulin dalam badan tadi yang buatkan badan kita letih. Alright. So macam mana kesan insulin pada dalam darah ni macam ni, nampak ni? Bila once kita makannya, boom, dia naik. Dia spike itu, nampak? Spike itu. Okay.
Dan dia nak turun tu lambat. Spike. Betul. Okay, kalau kita makan malam ni spike. Whereas kalau growth hormone pula nampak tak ada kenaikan dia. Tut. Naik dia sikit je naik dia. Okay, dan dia naik paling tinggi dekat mana? Waktu malam. So sebenarnya Waktu tidur. kan sebenarnya apa? Fat burning kita waktu malam sebenarnya. Sebenarnya. Okay, kita turun lemak tu sebenarnya waktu malam, waktu kita tidur tu. Right? Oh, kata kita exercise teruk-teruk sikit hari siang, malam tu sebenarnya. dia Impact burn dia. masa tidur. Masa tu dia kena burn. Right? Patutlah timbang waktu pagi. Ringan. Timbang waktu pagi akan ringan. Okay, timbang waktu pagi akan ringan. Okay. So kalau nak semangat, timbang waktu pagi. Nak semangat, timbanglah waktu pagi. Okay, jangan timbang waktu malam. Okay. Tips dia. Okay. So, tapi jangan tukar-tukar pula. Okay. Kalau timbang waktu pagi, tukar timbang waktu pagi. Okay. So kalau insulin resistant tu maksudnya macam mana? Maksudnya kan dia tak turun-turun. Nampak tak? Tu senang. Insulin resistant ni macam mana? Dia tak turun-turun. Maksudnya macam ni kan? Kalau orang tu insulin resistant, dia naik tak turun-turun. Nampak tak? Jadi bila tak turun-turun, macam mana growth hormone nak naik? Tak naik lah dia. Nampak tak? Ni problem yang orang yang obesity lah problem dia. Okay. So most of people kadang-kadang dia fikir apa? Dia fikir di sudut apa? Di sudut bagaimana makanan tu boleh bantu untuk nak bakar kalori kan. Okay. Tapi yang kita kena cover juga adalah bagaimana makanan kita affect blood glucose level kita. Kan? Okay. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan hormon yang bantu untuk nak turun berat badan. Nampak? Kalau blood glucose kita, kalau kita makan karbohidrat, nasi, apa lagi? Pasta ke dan sebagainya lah, karbohidrat kan. Nampak? Dia kita punya glucose ni, boom, naik. Tapi kalau kita makan protein, lambat sikit naik. Kan? Kalau lemak, lagi kurang. Nampak tak? Okay. So di sudut blood glucose level, sebenarnya bagus makan lemak. Okay. Lemak jangan tinggal. Lemak ni bagus juga makan. Okay. Tapi nanti saya suggest kan, lemak yang bagus macam mana. Okay, apa kan? So bila kita makan karbo, boom, naik. Kan? Bila kita makan fat, kuranglah naik. Okay. So apa yang menyebabkan kita rasa lapar tu adalah tahap insulin kita dekat atas ni. Tak? Bila kita dah makan, tahap insulin kita ni kat atas. Bila dia dah start, dia turun secara mendadak macam ni, masa itulah kita start lapar. Nampak tak? Kita dah mau makan tadi, kenapa lapar lagi? Sebab ni. Nampak kan? Kita lapar bukan sebabkan badan kita tak perlukan tenaga, tapi disebabkan hormon tadi yang ganggu kita punya tahap lapar kita dalam badan. Nampak tak, Kak? Okay. So makan nasi, roti kan, semualah sebenarnya adalah macam kita makan gula. Okay, yang mana gula ni boleh efek pada kenaikan lemak dalam badan. Karbohidrat ni sebenarnya sugar. Jadi sebenarnya problem dekat berat badan ni apa? Adalah excess of karbohidrat. Itu je sebenarnya. Excess of karbohidrat. Terlebih karbohidrat makan. Alright. So yang ni kalau akak biasa mungkin dengar GI, itu panggil glycemic index. So apa maksud dia high GI dengan low GI ni? High GI ni maksudnya bila kita makan dia spike. Itu yang maksudnya. Dia spike insulin. Okay, so kita nak makan benda yang turunkan insulin kan. Okay. So antara cadangan meal kita macam mana ni? Cadangan meal kita. Okay. So yang first kali pagi-pagi kita minum air. Bangun pagi banyak minum air dulu. Dan kalau boleh saya cadangan ni, ambil apa? Apple cider vinegar. Contoh macam ni. Okay. Sekejap. Okay. So Mak Tih biasa makan tak apple cider vinegar? Tak. Kurang lah. Okay. Ada orang tak suka kadang. Try tapi Dia memang kena try banyak kali. Tapi kalau campur dengan air kosong boleh kan? Campur air kosong. Okay. Dia memang kena try banyak kali ni. Kalau try sekali memang tak lerat dia. Kan? Kalau try banyak kali lama-lama dia biasa. Kalau okay. And then boleh tambah ni. Cuka apple ni dia ada macam-macam kat teh. Ada macam-macam. Try beli yang kecil dulu. Tukar-tukar brand lain. Nanti jumpa yang okey sikit. Betul. Okey, baik. Ada yang rasa dia macam okey sikit lah. Okay, yang ni cadangan kita lah. Air, ambil air. Okay, kalau tak larat ambil apple cider vinegar pun, minum air dulu. And then tambah ni, fiber blend ni. Ada tak fiber ni dalam tu? Ada? Fiber blend? Ada tak? Mix fiber powder ada?
Ada tak nama fiber dalam tu? Takut set Dia baru punya ni. sesi hijau. Warna hijau. Ada tak? Tak ada. Tak ada lah. Stick hijau. Apa yang baru ni tukar sikit nanti? Oh ya ke? Mak tanya lama. Tak ada. Tapi Ada? Dia Tak yang ada? ada kan. Ada? Dia yang ada Protein? double X. Protein? Oh ada. Ada ha? Tunjuk. Ada. Yang mana? Tu ada. Okey. Okey. So ni. Okey. Pagi-pagi minum air, campurkan ni. Okey? Oh kita campur ni terus dalam air. Campurkan air. Okey, campur dalam air. Minum. Macam Minum tu. satu. So, apple cider vinegar ni, okey, apa function dia? Dia turunkan kadar gula dalam darah. Nampak tak? Antara fungsi dia lah. Okey, dan tambah rasa kenyang. Tambah rasa apa? Rasa kenyang. Okey. Ni kalau dulu kita ada mixed fiber chewable ni. Sekarang tak ada kan? Chewable kan? Sekarang yang hijau tadi kan? Sachet tu kan? Okey, tak apa. So yang sachet ni dia lagi bagus. Dia lagi apa lagi? Lagi bagus. Sebab apa? Sebab kandungan fiber dia lagi tinggi. Okay, at the same time kita lagi senang nak makan. Fiber ni yang bila kita bancuh dalam air dia macam kembang ke? Kan? Tapi yang ni tak perasan sebab campur dalam milkshake. Tak perasan. Saya rasa dia tak kembang. Dia tak kembang. Fiber Bukan tu, Makan campur dengan apa? dia macam ni. Saya ni. Fiber tu dia ada dua. Satu panggil insoluble fiber. Mungkin yang akak masuk tadi tu, yang kembang tu mungkin ni. Insoluble fiber ni. Yang powder ni dia soluble fiber. Yang fiber ni dia soluble. Kalau dilarut dia okey. Kalau yang kembang tu susah sikit kan nak telan kan? Yang ni yang soluble fiber. Okay. So kenapa nak ambil ni? Nampak tak? Soluble fiber ni lower blood sugar level dan kolesterol dalam badan. Nampak tak? Function dia. Kan? So kenapa ambil pagi-pagi? Supaya pagi-pagi tu kita tak rasa terlalu lapar sangat. Bila kita nak makan breakfast nanti. Nampak tak key dia? Kan? Okay. So yang ni saya share sikit. Yang ni saya tak pernah share dengan Mak Tin kan. Saya share sikit. Macam mana apa yang terjadi bila kita makan tu? Bila kita makan apa yang jadi dalam badan kita? Okay. Saya lukis sikit lah. Boleh nampak lah. Okay. So then bila kita makan, apa jadi kan? Dia convert jadi gula. Alright. So bila convert jadi gula kan, ataupun glukos lah, dia akan masuk kat usus kecil ni. Okay. Yang usus kecil ni dia akan masuk dekat dalam darah kita. Okay, saluran darah. Alright. So lori ni apa? Lori ni insulin tadi. Insulin ni dia macam lori. Maksud apa? Dia bawa glukos tu pergi ke sel. Okay, pergi ke sel dalam badan kita. Dia ada bawa pergi pada 3 lah sebenarnya, liver, sel dengan satu lagi otot. Okay, tapi senangnya dia bawa pada sel. Okay, yang mana lori ni dihasilkan oleh pankreas ni. Pankreas apa bahasa Melayu? Pankreas. Kan? Okay. So apa yang jadi bila gula terlalu banyak, okay ni, bila gula tu terlalu banyak dalam sel tadi, okay, sebab makan terlalu banyak tadi, okay, ibaratnya macam gudang tu dah penuh. Maksudnya apa? Lori ni dia bawa glukos tadi, dia tak tahu nak bawa mana sebab gudang dah penuh. Bila gudang tu dah penuh, dia tak boleh nak berfungsi dah. Jadi dia berjalanlah ke dalam darah. Apa tak? Tu problem dia. Itu yang bawa kesan pada diabetes, rosak saluran darah, sel saraf dan sebagainya. Okay, kalau efeknya dekat mata, dia akan buat apa? Rosak mata. And then kalau dekat saraf-saraf dekat apa? Dekat otak, dia akan buat stroke. Kalau dekat hati, serangan jantung. Nampak tak? Okay. Ni cara nak faham ni. So, apa function tadi? Soluble fiber ni. Soluble fiber ni, dia bantu untuk nak elakkan glukos ni daripada masuk dalam saluran darah ni. Nampak tak? Tu je function dia. Okay. So, supaya apa? Supaya bila tak masuk saluran darah ni, dia akan dibuang dalam kita punya apa? Sistem penghadaman, sistem buangan kita lah, pencernaan. Nampak tak? Okay. Dia akan slowkan proses digestion tu sendiri. Nampak? Tu function apa? Soluble fiber tadi. Okay. So, yang tu function apa? Function insoluble fiber kan? Dia bantu untuk nak ni. Insoluble fiber ni bantu untuk nak buat rasa kita apa?
perut kita rasa penuh kan. Soluble fiber tadi dia bantu tadi kan. Untuk apa dia form gel like structure semua nak elakkan daripada glukos ni absorb dalam darah. Okey. Itu function apa? Soluble fiber. Okey. Kalau di sudut lemak pula, kolesterol kan. Ni gula, yang ni kolesterol. Kan, kolesterol. Okey. Kolesterol ni benda lain. Kalau di sudut kolesterol ni pula, kan, the same thing. Maksudnya apa maksudnya? Kolesterol, penghasilan kolesterol ni dua. Satu ialah hati, yang kedua adalah makanan kita. Okey. Yang mana dua-dua ni pun sama, masuk dekat kita punya apa? Small intestine ataupun usus kecil kan. Yang usus kecil ni pula nanti akan 50% daripada tu akan serap dalam darah. Okey. So the same thing, soluble fiber tadi sama juga, elakkan daripada serap dalam darah ni. Bila dia kurang serap dalam darah, kuranglah kolesterol kan. Kolesterol ni dan kuranglah jadi plak dalam darah kita yang boleh buatkan semua tadi ni. Okey. Dia bukannya plak ni bukan kaitan dengan jantung ni kan. Kalau dia pergi ke otak boleh buatkan stroke. Okey, sebab apa? Sebab kita punya saluran darah ni very small, very sangat halus. Okey. Boleh nampak sikit ni. Maksudnya bila kalau tak serap dalam darah apa jadi? Dia akan jadi najis, buanglah. Macam tu. Okey. Itu function soluble fiber. Saya lukis sikit. Ni contoh. Gambaran apa? Gambaran kolesterol lah dalam darah kita. Macam tu. Sangat-sangat banyak lama dia jadi plak macam tu. Ni nampak besar ni, sebenarnya in reality sangat-sangat halus. Okey, lama-lama dia kan bila besar dia pecah pak. Bila pecah kan, itulah jadi blood clot. Dia akan block. Bila block ni habis. Kan, kalau ke jantung apa orang apa? Serangan jantung. Kalau kotak stroke. Ini yang kita nak cuba elakkan. Okey. Ini mixed fiber. So kita digalakkan makan 20 ke 30 gram. Okey. Fiber. Tapi satu fiber ni boleh ada 4.5 gram fiber. 4.5 gram ni fiber ni ibarat macam, ada gambar tak ada? Ibarat macam akak makan 3 mangkuk brokoli hijau. Brokoli hijau. 3 mangkuk, bayangkan. Oh yo 3 mangkuk. Jadi 3 mangkuk kecil lah kan. Jadi kalau kita nak makan lah 3 mangkuk setiap kali makan kan, tak larat tak makan. Right? Sesuai kita makan ni senang. Kan, ambil terus. Okay, at the same time, kalau kita makan brokoli tadi, brokoli tu bukan sekadar ada fiber, ada kalori juga sikit kan. Ini very low dah, tak ada langsung lah kan. Okay, and then air key dia cukup. Okay, ingat air key dia adalah cukup. So nak kira cukup macam mana kan? Ikut berat. Kak tadi berat apa? 80 kan? 87. So 3.7 liter. Mati ada nak share macam mana nak cukupkan minum air? Mati buat macam mana cukupkan air? Makti memang atas meja kat office tu yang botol 2 liter tu Makti kena habiskan sebelum Makti balik. Okay. Tips dia apa? Tips dia kan? Minum waktu pagi banyak sikit. Sebab apa? Malam memang tak larat nak minum. Percayalah cakap saya. Dia nak habis 2 liter malam memang tak larat. Okay. So by petang kan, cuba try 80% lah. Dah settle lah. Okay. Malam tinggalkan 1 liter ya. Malam tinggal 1 liter kan. 1 liter pun banyak. Kalau boleh 1 teguk je air. Okay. Boleh tak? Boleh nampak tips dia kan? By petang settlekan 80% of air tu sendiri. So 3.7 liter macam mana? Kalau you beli 1 liter yang IKEA yang botol kaca tu 1 liter. So disediakanlah 4 liter. Okay. Kalau orang lain saya suruh kalau dia macam tak ada bajet sikit, saya suruh beli apa? Air mineral. Yang beli yang botol besar 1.5 liter. Cakap dia setiap hari minumlah 2 botol ni contoh. Nampak kan? Senang tahu. Letak 2 botol asing, ni botol mama saja. Kan? Jangan sampai kacau minuman ni. Hari ni punya. Okey, nampak kan? Okey, so cadangan kita memang kita cadangkan ni lah air e-spring ni. Sebab apa? Sebab dalam air gelas air kita lah, kita tak tahu apa yang ada dalam tu lah. Kan? Jadi e-spring ni antara yang dapat pengesahan daripada NSF, boleh buang semua bahan-bahan tercemar ni. Kenapa air penting? Salah satunya lah
Apa air spring? Air spring ni adalah spring ni adalah sistem rawatan air lah, sistem rawatan air daripada Amway. Oh, penapis air. Penapis air. So Spring punya, oh Amway punya. Amway punya. Oh, okey. Minum kalau boleh suggestkan minum air yang daripada penapis air spring. Sebab apa? Sebab penapis air spring tu dia antara yang ada pihak ketiga yang mengesahkan boleh tapis bahan-bahan yang cemar tadi. Kan? Okey. So kenapa fungsi air ni penting? Okey, antara salah satunya lah selain daripada kita masak. Kita punya air liur pun perlukan air kan dan sebagainya. Antaranya lah untuk bantu proses buangkan sugar, nampak tak? Gula kita terbuanglah yang lebihan gula ni akan terbuang daripada buah pinggang kita juga kepada jadi urin. Nampak kan? Maksudnya proses nak buang ni perlukan air juga. Maksudnya that's why air itu sangat penting. Okay, air itu sangat penting lah dalam. Okay, untuk breakfast atau dinner ni, kita cadangkan ambil yang meal replacement tadi. Okay. So meal replacement ni boleh tambah campur dengan probiotik ni. Probiotik ada kan? Ada probiotik kan? Harus ada probiotik ni? Ada. Campur dengan protein sekali. Okay, campur 3 ni makan. Probiotik. Probiotik ni dengan protein. Campur sekali. Boleh? Okay. And double X. Okay. So kenapalah Nutrilite tadi, okay, number 1 in the world. Okay, ada certified organic farm, right? Dan salah satunya yang ada plant concentrate, right? So kalau kita tengoklah sebenarnya kan, semua set ni sebenarnya fungsi dia utamalah nak lower insulin resistance. Itu aim dia. Kan? Semua produk ni. Okay? Itu aim je lah. Kenapa akak tak dapat macam yang bekas yang tu yang double X tu? Mana ni? Satu lagi tu. Satu besar sikit, satu kecil. Dia ada satu besar sikit, satu yang kecil. Yang besar tu ada bekas. Besar tu ada bekas. Dia ada 2. Ni tak ada. Yang satu tu refill. Tak dapat pun. Ada. Patutnya ada. Satu yang refill, satu yang kotak besar. Oh, tak dapat lah. So dapat refill ke dua-dua? Dapat refill tu dua-dua. Ni kan? Ada 2. Satu lagi. Sekejap. Bagus ni Kak Ros ni. Beli. Tak tengok pun. Nanti kena cadang banyak-banyak sikit ni. Nanti Mak Teh ni. Mak Teh follow up. Dapat belajar sesuatu tak Mak Teh malam ni? Dapat belajar sesuatu tak malam ni? Itulah Mak Teh refresh balik ni. Oh, kat dalam ni awak buka lagi satu. Okay. Tak apa, kalau tak ada nanti belilah sendiri. Okey, Kak Ros boleh? Simpan balik. Simpan balik. Okey, kalau tak ada nanti boleh beli, tak apa. Okey. So double X ni sebab apa double X? Ada vitamin, mineral dengan plant concentrate, 12 vitamin, 9 mineral, 12 perkataan tumbuhan. Okey. Ingat 3 tablet double X ni maksudnya sehari makan satu yang warna kuning, warna putih ni dengan warna coklat-coklat ni. Sehari makan 2 kali. 2 kali makan. Okey, 2 kali makan. 2 kali. Makan 2 kali, makan selepas makan berat. Okey, ataupun makan. Kita boleh letak terus semua dalam ni buka habis-habis letak dalam ni. Boleh? Tapi dalam tu dah ada dah. Dalam tu memang dah ada. Buka dalam tu. Yelah, masuk. Buka dia punya paket tu. Buka kan? Boleh. 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 Sebab dia lock nanti. Dia ada lock. Takutlah masuk angin dah. Okay. So sebulan pastikan habislah makan. Yang ni. Okay. So sebab apa tadi? Sebab ingat tadi sistem badan kita. Sistem dalam badan kita pelbagai. Kan? Sistem penghadamannya. So setiap ni sel dia lain-lain. Jadi setiap satu ni perlukan nutrien yang berbeza-beza. Kan? That's why kita kena ambil juga multivitamin. Okay? Banyak. So bayangkan satu apa? Akak makan 3 tablet tu kan. Satu multivitamin, kan? Satu multimineral. Satu lagi perkataan tuan. Ibaratnya macam makan 20 kg sayur.
sekali makan yang 3 tablet tu. Okay. Macam kita makan 20 kg sayur. 20 kg sayur tu banyak mana? Ni contoh macam ni lah. Makan 76 pisang. Larat tak nak makan 76 pisang. Tak larat makan. Kan? Jadi very good this one. Very good. So kita ada ni 17 jenis tumbuhan-tumbuhan dan sayur-sayuran yang digunakan lah dalam WX tu. Okay, antaranya salah satunya adalah chromium. Ada mineral chromium, right? Dia bantu untuk nak balance blood sugar. So enhance the action of insulin. So kalau dalam gambaran tadi, Kak Ros ingat tak gambar ni tadi? Ingat tak? Ingat tak gambar ni? Tadi? So double X ni fungsi kat mana kan? Dia ada chromium. This one ada chromium kan? Dia tingkatkan fungsi insulin ni. Kan? Maksudnya dia membolehkan insulin ni untuk angkutlah glukos tadi. Bawa pada sel, nampak? Bila gula dah terlalu tinggi kan? Lori ni tak boleh nak fungsi tu kan? Sebab dia tak tahu nak bawa ke mana kan? Semua dah penuh. Insulin ni macam dia seolah macam apa? Macam dia dia macam cerdik ke pemandu lah, lebih kurang macam itulah kan. Buatkan lori ni dia tahu juga nak hantar ke mana-mana. Macam tu. Okey, dia tak jadi kebingungan. Okey. Dan sama ada jugalah multivitamin dan mineral dalam tu yang dia bantu untuk nak tingkatkan saraf kan, induksi saraf dengan saluran darah tadi. Okey. Selemak omega ada ke tak ada kan? Tak ada dalam tu tak ada. Yang omega pun bagus juga kalau tambah. Ini benda-benda yang lain yang tak ada ni maknanya kita kena beli lain ke apa? Tak, kalau nak tambah pun very good lah. Okay. Contoh macam selemak omega ni dia bantu perlahankan proses nak serapkan gula juga. Okay. Sedia tenaga. Ni CB plus ni halang gula tu dalam usus. Kalau nak tambah lah. Okay. Kalau nak tambah saya rasa saya carangkan ambil ini kot selemak omega. Selemak omega dengan lecithin E. Mati biasa makan lecithin E tu tak? Belum, tak. Belum. Tapi omega tu memang tak miss lah. Kalau boleh tambah omega. Omega tu Atin beli jugalah. Beli. Okay, tambah omega tu. Dia omega ni macam ni. Kalau omega ni, dia punya function ni macam ni. Dia satu yang tadi kan, untuk gula tadi. Kalau untuk kolesterol pun, tadi macam ada gambar ni. Saya ada buat slide siap-siap lah. Kalau untuk kolesterol ni macam ni. Sekejap. Okay. Ni soalan. Okay. So kalau kolesterol ni macam ni. Bukan. Sekejap. Okay kan. So, apa ni? Nampak tak? Tak boleh. Okay, kalau kolesterol ni macam ni, maksudnya kan ni tadi kan, ada kolesterol kan, serap dalam badan, masuk dalam ni kan, masuk dalam darah ni kan. Ingat tak Kak Ros ni? Ingat tak? Kalau selemak omega ni, function dia apa? Dia bawa kolesterol ni, dia macam disediakan satu lori lah, perkhidmatan lori kan. Untuk bawa kolesterol tu kepada hati balik. Maksudnya dia tak masuk dalam, dia tak stay dalam darah. Kita panggil HDL. Sama dengan HDL, LDL. HDL tu dia bawa keluar kepada saraf dalam darah kita, kolesterol dalam darah kita bawa keluar. Okay? LDL ni dia akan bawa ke dalam saluran darah kita. Bila dia oxidize, dia akan jadi plak tu. LDL tu yang jahat kan? LDL ni yang jahat. Sebenarnya dia fungsi dia bawa dalam darah lah. Dia protein yang bawa kolesterol ke dalam darah. Itu panggil LDL. Okay? Bila dia oxidize kan, kena radikal bebas. Sebab tu penting antioksidan kan. Penting double X tu makan sebab high antioksidan. Sebab apa? Sebab radikal bebas tadi yang akan buatkan kolesterol ni jadi plak ni. Okey. Tambahan sikitlah. Okey. Okay kan? Okay. So kenapa nak ambil meal replacement tu? Is everything lah. Meal replacement ni is everything kan. Sebab apa? Sebab kalau kita cut the source, memang kita boleh bantu banyak lah kat sini. Kan? Okay. So tu kenapa meal replacement. So yang best meal replacement kita ni, satunya very high protein. Saya lupa nak bagi tahu protein ni akan banyak mana. Okay.
protein ni dia senangnya nak kiranya adalah darabkan 10% daripada berat kita. Darabkan 10% daripada berat kita. Kalau berat kita darab 10% daripada 10% daripada berat kita, betul lah? Kan? 0.1. Betul tak Atin? 0.1. Tak ingat. Okay. Selalu saya cadangkan ambil dua je, dua scoop lah. Pak Teh buat 2 je. Dua sehari ambil 2 sachet tu lah. 2 no. Dua scoop. Ha? Dua Yang- scoop. Oh, yang botol besar ni. Betul gemuk tu. Ambil 2 scoop campur kan. Oh, Sekejap. Saya lupa sekejap. masa keliru lagi lah pasal dia punya Pasal dia punya Tak apa? apa, ambil masa. pagi makan apa. Makan apa? Jadi kita recap balik. Senang je. Pagi ambil yang set tadi. Air, cuka apple dengan mix fiber pagi. Fiber. And then selang lah 2 jam ke 3 jam ke ambil breakfast. Breakfast campur yang meal replacement. Breakfast tu ambil apa? Meal probiotik. replacement, probiotik, protein, meal replacement. And then dah habis makan semua baru makan double egg. 0.8 silap. So, ataupun darab 1 lah. 1 pula. Macam pelik je, banyak sangat. Darab dengan 1 gram. Okay. Protein lah. Maksudnya kalau akak punya 87, maksudnya darab 1 gram apa? 87 gram lah. Apa nak? Apa nak Gros? Apa nak kira ni? Ini apa nak kira ni? Sekejap. Apa nak kira ni? Kan, berat badan, berapa banyak protein nak kena ambil. Berat badan, darab dengan 0.8 gram. Kan? Senangnya kita kira ambil 1 gram lah. Okay. Jadi kalau akak punya Kak Ros punya berat tu 87 darab dengan 1, 87 gram lah. Kan? Jadi, this one 1 sachet ada 17 gram. Kan? 17 gram. Okay. Nanti you tambah dengan yang scoop protein tu. Scoop protein tu ada 8 gram. Kan? So 8 gram, 16 gram, 30 gram. Betul? Pagi petang 30 gram. Pagi sekali 30 gram. Petang malam 30 gram. Kalau akak makan pagi dengan malam lah. Kan? So tengah hari tu fill the gap lah benda tu. Makan ayam ke apa ke, kan, cukup kan. Faham tak? Faham tak? Faham tak Kak Ros? Faham tak tu? Nak cukupkan protein jadi 87 tu. Nak cukupkan 87 tu. Kalau akak makan satu sachet ni 17 gram. Okay. Nanti kita tambah dengan protein kan. Tambah 2 scoop. Tambah dengan scoop protein. Ini protein ni. Ni. Yang protein tu sekali makan tu 2 scoop ke ataupun Jadi protein ni satu scoop tu 10 gram. 10 gram. Okay, satu scoop tu 8 gram. Bukan 10 gram. 8 gram. Okay, 8 gram. So kalau contohnya akak ambil 2 scoop pagi. Maksudnya 16 gram. 16 gram campur dengan ni. 2 kali jadi 32. 2 kali 32 kan. Yang sachet ni kalau ambil 2 kali 34 campur 32 34 66 34 60 kan. Jadi yang baki tu akak makanlah tengah hari. Ikan ke kurang sayur ke lagi kan. 21 kurang lagi 21 gram. Tak payahlah timbang, beri dekat timbang. Kan? Saya ada menimbang ni. Ada menimbang ni Ni timbang ada. Timbang makan. Kan? Kalau atlet memang dia timbang. So kalau kenapa dia timbang makan ni? Sebab benda ni. Okey, dia ada benda ni ya. Tapi saya bukan atlet lah. Okey. Tak payahlah timbang, makan je tengah hari. Tengah hari tu kena makan. Point dia tengah hari kena makan yang ada protein. Itu point dia. Okey. Sebab nak cukupkan protein tadi. And then ada 5 gram serat, nampak? Kan? Kita dah makan fiber dah. Fiber dah 4.5 dah. Yang ni 5.5. Maksudnya dah dah dekat 20 gram lah sebenarnya. Cukup-cukup dah. Patutlah dia buat 2 tu. Cukup-cukup kan? Okey. Dalam tu fiber powder tu ada 30 ke 60? Sachet tu dalam satu kotak 30 kan? 30. Fiber yang mana? Fiber Saya hijau. rasa ada 30 sebab dia bagi
each tu 2 box. 2 box. So maksudnya sehari ambil 1 lah. Okay, so yang tu ada 4.5 gram. Yang ni kan kita ambil 2 sachet kan. So dah dekat 14.5. So yang baki tu tambah dengan sayur kita makan. Faham tak? Faham kan cara dia? Okay, nak ceritanya memang lengkap lah apa yang kita ambil ni. Okay, and then kalsium dengan kalori 200 kalori saja. Okay, yang ni memang sangat kenyang yang baru ni. Okay, memang kenyang makan. Okay, akak tak perlu tambah ni susu. Okay, memang rasa dia dah cukup sedap lah. Tanpa susu. Oh, yang ni. Okay. So dalam ni dia ada vitamin dengan mineral tadi lah kan, dan juga ada chromium tadi juga. Okay, dalam tu. So dia boleh bantu untuk nak regulate blood sugar level jugalah. Okay. So Kalau kita nak buat ni, kita shake sekali dengan tu lah, si botol gemuk tu. Campur ke minuman yang berasingkan? Campur. Kalau contoh akak nak minum banyak kan, asingkan lah macam tu. Tapi asing tu tak sedap macam rasa dia. Kan? Ikutlah kalau akak suka makan soya. Saya tak suka sangat. Okay. Rasa dia tak sedap nanti. Okay. Oh, kita kalau shake sekali lah. Kalau macam akak nak asingkan, cadangan saya macam mana kan? Okay. Akak asingkan. Okay. Yang ni 1 botol boriki, replacement. Ni 1 botol protein tu. Jadi kita dia tak sedap lah, tapi dia tak sedap tapi dia bantu kita macam untuk nak minum. Oh ini botol ni aku kena minum ni kan. Jadi mindset kita nak minum, kita dah minum. Okey, dah minum 500 ml. Dah minum 500 ml. Faham tak? Kak Ros, faham tak tu? Cara nak bagi cukup air. Tapi kita punya apa yang kita minum, katalah macam akak tadi contoh 3.7 ml tu. Total 3.7 liter tu. Dia tak termasuk dengan apa yang kita minum dalam shaker tu. Masuk semua sekali. Oh, termasuk. Kalau shaker tadi kita buat 500 ml je, sikit je buat. Kan? Yelah. Jadi kalau nak minum setiap hari berkira. Kan? Berkira betul, takut banyak nak minum. Okey, kita tak rasa nak ni, cara dia boleh bagikan rasa tu. Ataupun satu lagi caranya pergi apa? Tak apalah, buatlah cara macam tu. Okay. Cara yang tu lah senang. Okay, protein apa function dia protein? Ingat protein satu fungsi kita punya protein very good sebab dia ada apa? PDCAS ni number 1. Maksudnya apa? Kadar serapan protein tu 100% dalam badan kita. Okay. So dia ada 9 essential amino acid dengan non amino acid lah. So protein ni dia boleh bantu penghasilan leptin lah, satu hormon leptin untuk bantu untuk rasa kenyang. Okay, rasa kenyang. Okay. And then probiotik. Probiotik tadi ada kan? Okay, probiotik yang hebatlah probiotik kita ni, dia bukan sekadar boleh stay in the perut saja. Tapi apa? Perut sampai ke usus, sampai ke usus besar sekali. Okay. Dia punya bakteria dia boleh tahan dalam badan. So probiotik ni adalah bakteria baik lah. Okay, bakteria baik yang bantu untuk serapan nutrien-nutrien yang baik. Kalau bakteria jahat, dia bantu serapan gula tadi. Nampak? So macam nak gambaran dia video ni. Ya. Okay. So macam ni lah. So dia tiga-tiga, digestion, elimination dengan so macam ni lah ibarat dia, nampak? Toksin dia tak bagi masuk. Tu. Enzyme dia slowkan. Bagus video ni. Mana yang tak penting dia kan masuk buang macam tu. Okay, nampak tak fungsi probiotik? Senang kan? Okay, and then tengah hari makan suku-suku separuh. Nasi separuh, protein dengan separuh ni sayur-sayur. Boleh. Okay, maksudnya tengah hari makan macam biasa. Sebenarnya dia ada option, sama ada nak makan tengah hari macam biasa atau malam macam biasa. Okay, kan? Tapi point dia, kenapa nak kena makan juga? Jangan tak tinggal. Makan juga nak cukupkan tadi. Cukupkan tadi. Okay. Karbo ni tak apa nak penting kan nak makan. Sebenarnya. Kan? Kalau orang Melayu je biasa nak makan. Okay, tapi yang protein dengan fiber ni yang penting kena makan. Sebab nak kena cukupkan tadi. Kan? Okay. So antaranya lah kalau boleh makanan-makanan yang cuba elakkan. Yang ada MSG,
ada high fructose corn syrup kan. Untuk makanan gula-gula apa ni, buah-buah yang bergula. Okey, buah-buah yang bergula. Contoh apple pun buah yang bergula juga lah. Okey. Dulu orang kata apa? An apple a day keeps the doctor away kan. dulu sebenarnya tak bagus memakan apple. Tak apa nak bagus sangatlah kalau orang yang berat badan tinggi. Okey, sebab apa? Sebab apple pun tinggi juga gula lah. Okey. And then potato. Okey. Yang ni antara makanan yang kalau boleh elakkan. Okey. Ni panggil G-bombs. Kalau boleh kita ambil yang makanan yang G-bombs ni. Okey. Sayuran yang warna hijau, beans, onion, mushroom, berries dengan seeds. Okey. Sebab apa? Sebab tengok kalau makan contoh makanan yang ada MSG, nampak tak dia spike insulin tu. Okey, high fructose corn syrup ni macam yang ada dekat banyak dekat sos barbecue ke sos apa ya. High fructose corn syrup ni. Ada banyaklah produk yang ada high fructose corn syrup. Okey, kalau refined carbo apa? Refined carbo kan. Beras, apa lagi? Apa ni apa? Gandum kan. Sangat tinggi. Okey, dia punya kenaikan insulin dia. Okey. So ini antara good carb dengan bad carb lah. Bad carb yang kena tinggalkan kalau boleh. Ataupun kena kurangkan. Okey, ambil yang banyak good carb. Makan sayur banyak sikit. Tips saya macam nak kurangkan makan lah. Makan sayur dulu. Nampak ayam, nampak nasi, nampak sayur kan? Makan sayur dulu. Okey. Tapi kalau ada orang jemput datang makan, jangan makan sayur dulu. Nanti kenyang. Makan lauk dulu. Okey, kalau orang jemput datang kenduri, jangan makan sayur, makan daging. Okey. Tapi kalau nak elak ni makan sayur dulu. Makan sayur dulu, nanti kita akan rasa nak kurang makan nasi dan sebagainya. Okey. Nuts ni high GI tadi. Kalau lemak pula ambil yang good fat kan. Kalau boleh makan buah avocado, kacang kan. Salmon, telur, bagi good fat. Okey. Kacang tu kita makan macam tu lah, raw punya. Makan raw kan. Kacang apa tu? Ada Macadamia. Macam kacang pun sedap lah ni. Okey, kita punya Bosan snack bar model tu. dalam snack bar kita pun ada kacang. Okey, snack bar kita. Okey. So yang ni diorang ataupun keto diet lah kan. Yang antara saya amalkan juga. Yang ni kita orang tukar nasi. Ni bukan nasi ni tau. Okey, yang ni kobis bunga. Cauliflower. Cauliflower. Nampak tak? Maksudnya dia cut nasi terus tukar cauliflower. Apa rasa tu? Rasa dia memang tak sedap balik. Kan? Man tu rebus dulu ke? Rebus. Tak payah rebus, goreng je terus. Oh ya. Goreng je terus. Okay, kalau nak rasa sedap sikit ni lah. Campur-campur lah sikit. Apa garlic punya powder ke. Oh, okey boleh cuba. Kalau kopi bunga ni boleh makan banyak. Sebab apa? Sebab it's a type of kita panggil complex fiber. Complex fiber. Complex fiber ni dia tak bantu naikkan insulin tinggi. Nampak Tapi rasa dia memang kurang sikit lah. Okay. Dia makanan-makanan sihat ni sebenarnya memang kita rasa kurang sedap. Memang tak sedap. Tapi lama-lama kita rasa okey. Awal-awal je. Betul tak Mati? You. Kan awal-awal memang rasa tak sedap. Yelah tu. Cuba balik kampung. Kan. Balik kampung tak apalah. Okey. So jangan snack. Kalau boleh jangan snack. Okey, snack ni maksudnya makan antara breakfast ni. Tak payah jangan snack lah kalau boleh. Sebab apa? Sebab snack pun boleh naikkan insulin tadi. Apa tak? Badan kita dah turun dah insulin dah start growth hormone dah start naik dah, lepas tu kita snack pula. Kan? Jangan snack kalau boleh. Okay, tinggalkan snack terus lah. Okay. Ini timetable makan lah kalau boleh. Before maghrib lah. Before maghrib tu tinggal. Kan? Before maghrib tu kalau boleh tinggal waktu makan lah. Okay. Kalau kalau awal lah. Stop makan. Awal lah stop makan. Kan? Ataupun kalau makan dulu. Kalau macam family biasa pukul 9 baru makan, makan dulu. Kan? Malam tu biarlah dia orang makan. Kita teman minum air. Teman. Supaya apa? Supaya bila kita makan awal ni sebab apa? Sebab kita nak supaya kita punya growth hormone tadi boleh naik ada tak kembar ni. Kan? Nampak growth hormone by pukul 8 9 tu dia dah boleh naik dah. Kan? Dah boleh start boleh bakar lemak dah tadi. Okey. Nak lagi terbaiknya adalah buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni macam mana? This one.
puasa 16 jam. Puasa apa? 16 jam. Maksudnya kalau pukul Tapi 7, kalau kita buat intermittent fasting ni, habis tu benda-benda ni semua? macam ni. Okay, macam ni. Kalau kan kita 7 kan, pukul 7 kita habis makan kan, betul kan? Okay, and then malam tu jangan makan. Minum air boleh. Jangan makan. Okay, so contohnya kalau 16 jam, 7, 12 jam kan? 7 malam, 7 pagi, 12 jam kan? So tambah lagi 4 jam apa? Pukul 11 lah. Pukul 11 baru breakfast. Nampak tak? Pukul 11 tu barulah start dengan yang Itulah. mixed fiber tu. Bukan. Mixed fiber tu boleh ambil. Tak masalah. Kan? Milkshake, Makan. Jangan makan benda yang makan. Karbohidrat, protein, fat. Faham tak? Okay, kalau fiber tu boleh je ambil. Okay, waktu pagi tu. Okay, pagi tu ambil dulu minum tu. Biasanya dalam pukul 10 tu kita tak rasa lapar lagi. Kan? Okay. Setengah tu mungkin dah start rasa dah Benda lapar. pukul 11 tu kita makan lah. Kita makan lah Makan macam breakfast. portion lunch kita. Makan lunch boleh. Kalau nak makan breakfast dulu pun boleh kan? Makan shake dulu. Kalau Atif pukul 11 tu baru ambil yang milkshake tu. 11 baru ambil milkshake. Sekali protein, sekali tu. And then contoh lunch tu mungkin lewat sikit lah. Pukul 2 ke 2.30 ke gitu. Okay, lepas tu teh? Tapi lunch tu memang rasa makan sikit sebab kenyang tadi ada lagi. Yang pukul 11 punya tu bawa ke lunch pukul 1? Pukul 1 tu masih kenyang. Makan sikit lah. Satu tu makan juga sikit. Sikit. Kita pun tak rasa nak makan banyak pun. Okay. Nampak tak cara dia? Okay. Yang ni kalau boleh lah. Kalau boleh nak 16 jam. Kalau tak boleh tak apalah. Kan? Buat je cara macam ni. Buat macam ni. Pukul 7. Kan? Pukul 7 tu. Contoh pukul 7. Ambil dulu. Minum air. Ambil fiber semua tu dulu. Kan? And then pukul 9 ambil breakfast pun boleh. Nampak tak? And then tunggu waktu tengah hari baru makan. Okay. Nampak tak? Kak Ros nampak tak cara dia? Okay. Intermittent fasting ni memang 16 jam lama tu. 16 jam boleh. Okay. Tapi sebenarnya ada mentor kita lah, Dr. Teh tu, dia puasa kan 48 hours, 2 hari. Kan? Macam mana dia buat? Macam mana dia buat puasa 2 hari? Okay. Sugar ni tadi. Kan ni. Apa air? Apa ni? Panggil dia? Cuka apple. Dia ni. Kan dia amalkan cuka apple ni. Okay. Jadi memang bila makan cuka apple ni memang tak rasa lapar. Okay. Tu yang dia amalkan lah. Okay. Tapi the best ni lah. The bestnya apa? The bestnya kalau tak boleh just buat 12 jam dulu pun okay. Practice. Tak harus. Okay, jangan push diri sangat. Boleh. Tapi kalau memang boleh intermittent fasting nampak? Dia akan increase growth hormone tadi 5 kali ganda. Nampak? Boom. Naik. Tu je function dia. Okay. So itu sajalah. Rewards day. Lupa pula rewards day paling penting. Rewards day kan boleh buat seminggu sekali. Mak Teh biasa buat rewards day 2 minggu sekali ke seminggu sekali masa 60 hari tu. Mute. Kena unmute kan? Masa awal-awal dulu tu lambat sikit reward tapi sekarang dah selalu reward. Okay. So lambat sikit tu contohnya boleh buat 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali ke. Okay. Nak buat 2 minggu sekali dulu. Bulan pertama 2 minggu sekali. Bulan kedua barulah seminggu sekali. Rewards day ni makanlah apa saja. Asal habis dah kot? Habis dah. Kan? Rewards day ni makanlah apa saja yang harus nak. Okay. Nak snack setiap masa pun boleh. Faham tak rewards day ni? Okay. Rewards day ni makanlah apa saja. Kan? Tak bagi kesan pun. Jangan risau. Okay. Sebab apa? Sebab dia esok tu kita akan maintain balik, dia akan turun balik. Okay. Sehari kita makan besar dia tak efek lah. Dia yang efek je kan, hari ni dah rewards day dah, esok rewards day lagi. Itu masalah dia. Okay. Setiap hari rewards day. Hari-hari tak dapat reward. Itu je problem dia. Rewards day sehari tu tak ada masalah. Yang masalahnya like everyday rewards day. Itu problem dia. Okay, antara tipsnya lah rewards day ni adalah kalau boleh buatlah special sikit. Special sikit supaya kita rasa macam nak menanti benda tu.
Macam apa yang benda yang special yang Kak Ros tak biasa makan. Buat hari tu. Okay. Itu je lah sharing untuk hari ni. Kak Ros ada apa-apa nak tanya? Ini 8 bulan. Sekejap nak kira reward day. Okay. Okey dalam 2 minggu. Okay. Kalau start hari Harus nak start hari apa? Nak start hari apa? Mula tadi ingat nak start hari Isnin. Hari ni apa? Hari ni Sabtu. Sabtu lah. Besok reward dululah, besok reward dulu. Tadi dah makan. Tak apa, Isnin start. Tak apa, rasa macam nak start esok. Okey, bagus. Sebab kalau start esok, boleh reward day 23 hari bulan, birthday kakak. Okey. Dia yang penting, maksudnya yang penting dalam within that 2 weeks tu kan kita ambil satu hari, faham tak? Okay, tak mesti nak kena hari Ahad juga, tak semestinya. Yelah. Tapi within that 2 weeks tu jangan ambil apa-apalah tu. Jangan reward stay. Okay. So antara yang produk yang Kak boleh tambah lah, especially yang salmon omega tadi. Okay. Green tea. Yang kedua ialah green tea. Ni ada tak green tea Mati cerita sikit green tea. Mati cerita green tea sikit boleh? Tak ada gambar lah green tea ni. Green tea untuk apa? Green tea ni dia bantu untuk nak nak elakkan serapan kolesterol tadi dalam sel. Ni. Jadi kat sini. Okay. Sorry. Ni. Ni kan gula kan masuk dalam sel kan. Gula kan masuk sel. Dan gula ni kalau terlebih banyak dia akan jadi lemak kan. So bukan ni. Yang ni kolesterol ni lah, silap. Okey, kolesterol ni dia pergi pada 3. Hati pergi pada sel juga. Sekejap. Okey, so dia bantulah, senang cerita ni. Inilah senang. Glukos ni dia bantu, green tea ni dia bantu untuk nak elakkan. Okey. Glukos ni kan, glukos ni bila dah terlebih dia akan jadi lemak kan. Yang tu yang jadi berlipur, jadi warna kuning tadi tu. Kan? Sebab bila glukos tadi dia dah tukar jadi lemak. Okay. So green tea ni elakkan glukos tu jadi lemak. Jadi dia bantu untuk nak masukkan balik dalam saluran darah ni. Okay. Ni green tea ni. Kalau akak boleh, tapi yang salmon omega tu paling utama lah. Untuk apa? Untuk akak green tea plus. Ni. InsyaAllah nanti tambah. Okay. Ni green tea dia ada EGCG lah, dia punya active compound dia. And then satu lagi yang last ni berapa harga tu? Yang ni harga dia 148. 148. Ada berapa tablet Mak? Ingat. 30. 30 ke 60? Anak Mak Teh makan kan? Ha. So dia boleh bantulah untuk nak bantu untuk turunkan lagi. Okay, ni green tea ni. And then satu lagi ni lecithin E. Lecithin E. Vitamin E lah sebenarnya. Vitamin E ni memang antara yang viral kat TikTok lah. Okay. Banyak sangat orang makan lecithin E ni. Okay, so salah satunya adalah the emulsify fat ni. Emulsify fat ni macam mana? Yang macam ni. Kolesterol tadi ni. Dia bantu kolesterol ni tak diserap di dalam badan. Okay? Jadi dia seolah macam dia meliputi lah. Dia liput kan dia tak kolesterol menempel tu. lah, lemak tu tak menempel. Dia bukan tak menempel, dia tak diserap dalam darah. Dia tak serap dalam darah. Okay, kalau tempel ni, dia tempel ni. Kan? Dia bukan tempel ni kan. Dia dekat usus lagi pun dia dah seliput kan. Ini dia akan buang sekali. Ada tak demo? Saya ada demo. Okay. Let's see. Ada demo. Okay. Apa? Double X tu 2 kali kan? Double X tu 2 kali waktu sehari. kedua Atin makan waktu bila? Macam mana? Selepas Yang first tadi dah ambil masa breakfast.
Lepas tu kalau petang tu ambil lagi milkshake tu lepas tu. Lepas milkshake. Pagi dengan petang. Sekarang pilih Petang. nak makan waktu apa, nak makan waktu pagi ataupun nak makan besar tu nak makan waktu pagi ke waktu malam. Kadang-kadang macam family makan waktu malam kan. Jadi yang lunch ni ambil waktu malam, faham tak? Boleh tukar-tukar. Macam Ni forever ni. maknanya protein macam kita ambil macam makan ayam ke ikan ke tu, kita pilih sama ada nak buat masa lunch ataupun dinner macam tu. Okay, dia ni, nampak ni. Kan, lecithin E tu. Lecithin E kan. Yang ni dia letak lemak, letak minyak. Dia letak minyak kan. Minyak. Okay. So macam makanan lah yang ada minyak kan. And then kita bila kita makan, lecithin E ni dia chewable. Dia bukan telan. Bila kita makan, nampak? Bila letak minyak tu, dia ambil minyak tu, lalukan ke bawah. Macam tu. Jadi minyak tadi dia taklah serap dalam darah. Dia lecithin ke? Lecithin. Yang ni, nampak kan? Bila tertest, minyak tu ada dalam dekat tisu tu. Yang ni tak ada. Nampak tak? Very very effective ni. Okay, ada orang tu dia makan 5 minggu dia makan. Memang lemak kat perut tu memang nampak ketara. Memang tak ada langsung lah. Sebab apa? Sebab itu berapa harga dia? Apa harga dia? 100. Jap. Tapi yang ni banyak ni. Banyak Dia ada banyak dia tablet. ada yang kecil, dia ada yang besar. Yang kecil rasanya dah habis lah. Maksudnya yang besar jadi. Oh ya? Sekejap, nanti Mak Tih ajar Kak Ros order online lah boleh? Okey, boleh. Kan? Tahu dah cara kan order kan? Kalau yang besar harga kita 129. Besar. Dia besar. Yang besar pun banyak dia punya tablet dia. 270 tablet. 270 kan? Oh, banyak ya. Dia nak kena makan berapa kali, Man? Dia setiap kali makan tu ambil 2 biji. Kalau selepas kalau kita makan benda yang berminyak. Selepas makan tu lah. Kalau kita makan sehari makan sekali makanan berminyak, sekali je lah 2 tablet je lah ambil. Faham tak? Boleh lah makan goreng pisang. Kalau rewards day, ambil lah. Ambil ni kan? Baguslah kan? Okey. Dia apa je? Boleh. Boleh. Atif pun belum makan ni. Tapi memang viral ke? Sebab kawan Mak Teh tanya. Lecithin E dengan green tea. Green tea. Oh, harga Malaysia berapa Teh? 100? Oh, ni Brunei kan? 129. Kalau okey. Kalau Brunei 71. Bukan, sorry. Brunei ni 63 Brunei. Oh, mahal tu? Mahal sikit lah kat sini. Oh ya. Macam beli yang ni hari tu pun. Mahal tak? Sikit Tapi yang ni memang very good lah, very good. Okay. Kalau orang tu memang tak ada bajet betul, memang saya cadangkan ni lah CTE kan. Okay. Yang satu lagi tu yang apa yang satu lagi tu? Green tea. Bukan green tea. CB+. CB+. Salmon. Ini satu lagi. Ni kalau tambahan lah kalau nak makan CB+. Okay. CB+ tu maksudnya apa? Maksudnya carbon blocker. Block carbon lah. Block karbohidrat. Block karbohidrat dalam badan. Okay. So dia ada kacang ni, ekstrak kacang hijau. Tapi saya suka lecithin E lah sebab dia boleh chewable. Kan? Saya kurang ni sikit. Sebab ni kalau balik Malaysia kena restock lebih sikit lah kan. Betul. Ingat lecithin E makan sebelum makan tau. Sebelum makan. Okay. Ada orang tu dia tak perasan. Sebelum kita nak makan makanan berminyak tu kita makan dia dulu. Okay, saya selalu ada kereta kat dapur dia. Pergi mana-mana kan. Saya dah bawa siap. Ni. Okay. So makan sebelum makan. Okay. Ada orang tu dia bukan tak dia apa pun kan. Sebab dia makan selepas makan. Sebab makan tak dia apa lah. Mana boleh filter selepas.
Dah habis dah semua serap. Itulah yang saya. Okay, so dia vitamin E ni banyaklah fungsi kan. Dia kalau orang tu ada masalah jerawat pun dia bantu juga. Okay, tenaga, right? Okay. So yang antara yang antara yang recommend kat akak tu lah. Apa ni? Salmon omega, saya tulis sekejap. Salmon omega. Ini tadi? Lecithin TB+. Lecithin E. Lecithin E. Lecithin. Satu lagi apa? Maknanya satu hari sekali fiber dengan probiotik. Satu hari sekali fiber dengan probiotik. Betul kan? Betul? Lecithin E, salmon omega ni antara yang cadangan lah, tambah. Okay, orang dengan green tea kan, green tea. Tapi yang utama sekali ni, yang ni yang paling utama sekali. Kalau boleh tambah. Sebab apa? Sebab salmon omega dia provide good fat dalam badan. Okay. So good fat tu memang banyak sangat fungsi dalam badan lah yang perlu kita ambil. Okay, yang ni lecithin E biasanya dalam proses ni memang kita kurang makan, kan? Kurang makan makanan minyak tu. Jadi kalau kita kuranglah ambil lecithin E ni. Tapi kalau nak beli juga pun boleh. Okay. Green tea ni pun sama juga tambahan. Bagi saya ni lah kalau ikut priority je ni. CD+. Dua ni ambil dua ni dulu. Ni baru tambahan kalau ada bajet Okay. And then kalau yang makan tadi, maksudnya yang ambil satu kali sehari kan adalah apa tu? Fiber kan? Fiber powder dengan probiotik. Tak, probiotik dua kali. Probiotik dua kali. Probiotik Dua kali ya? probiotik sorry. Sekali. Okay, probiotik. Fiber powder, probiotik sekali. Okay. Probiotik ni pun remind. Probiotik ni saya kalau lagi bagus lah makan sebelum makan. Lagi bagus. Mak Teh makan dia lepas minum air masak. Lepas tu Mak Teh bancuh dia satu cawan dia saja. Macam tu lagi bagus. Okay, supaya dia protect perut kita dulu. Perut kita dah ready untuk nak serap dengan optimum, baru kita ambil. Nampak tak? Ni, terus. Okay. Satu lagi ni, kalau setiap kali bancuh semua benda ni dengan berapa ml air? Kalau yang baru ni lebih air dia sebab dia pekat kan. Dia banyak. Berapa ratus? 600 ml lah, 600 ml. 600 ml pun dah betul. okey. Masih sedap. Kalau ni cawan IKEA yang besar. Saya suka pakai cawan tu. Cawan yang besar tu 500 ml tu. Kalau pakai cawan tu pun masih rasa sedap, masih tak rasa cair sangat. Betul. Kalau 2 kali sehari, ni replacement tadi. Replacement body key. Okay. Jangan pergi tu jangan. Protein. Okay. Ni Kak Ros. Ni. Yang ni sekali, yang ni 2 kali.